warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini hari yang ke-13. Kita berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kebaikan dan kesejahteraan kepada kita. Duka citanya telah pun mencecah kematian sehingga 34 kes, dan juga terdapat di beberapa daerah atau kawasan yang diperketatkan lagi perintah kawalan pergerakan ini. Disebut PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan kerana berdasarkan kepada laporan-laporan kes yang diterima di suatu tempat tersebut. Jadi mudah-mudahan kita terus menjaga keselamatan dan kita patuhi arahan-arahan semasa daripada pihak kerajaan dan juga nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia. InsyaAllah mudah-mudahan kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19. Okey, baik. InsyaAllah tazkirah khas siri yang ke-13 sempena dengan hari yang ke-13 ini kita akan membincangkan berkenaan dengan merancang kewangan keluarga dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Sebab kita tahu semua terkesan dengan tempoh yang dilanjutkan sehingga 14 April nanti, namun untuk kebaikan bersama nyawa lebih utama. Dalam masa yang sama kewangan memang umumnya terkesan tak dapat dinafikan. Jadi apa yang perlu kita buat? Pertama sekali kita mesti senaraikan dan juga mengutamakan asas keperluan. Bukan kita membeli atau berbelanja mengikut kehendak perasaan. Ini kita kena mengubah balik atau menyusun balik gaya hidup kita dalam berbelanja. Kita kena pastikan senaraikan balik tingkatan suatu perkara yang penting mengikut ukuran daruriyat. Yang pertama sekali asas, hajiat, keperluan. Yang ketiga tahsiniat, keselesaan. Jadi dalam hal yang kita panggil situasi sekarang, perkara yang paling asas sekali itu adalah yang diutamakan berbanding dengan yang lain-lain lagi. Perbelanjaan yang tinggi dengan ketiadaan pendapatan atau kekurangan kemasukan akan memberikan beban dalam kehidupan. Walaupun ada bantuan-bantuan, namun dari sudut bermula dengan April, dari sudut perbelanjaannya kita dah kena merancang supaya apa? Supaya wang simpanan yang sedia ada ataupun bantuan yang bakal diterima tadi itu tidak habis di tengah jalan, kerana dia akan lebih membebankan kita lagi. Yang keduanya, dalam apa jua tindakan kita kena penuhi dua asas ni, iaitulah pastikan tidak berlapar dan menjaga keselamatan. Ini kita mengambil daripada pengajaran dalam surah Quraisy, yang mana dalam kehidupan kita, bahkan sebuah negara, dua perkara asas inilah yang paling penting sekali. Allah Ta'ala memperingatkan, inilah nikmat dia kepada kaum Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Telah menjadi kebiasaan kaum Quraisy, maka mereka keluar berdagang, berniaga pada musim sejuk, iaitu di negeri Yaman, dan musim panas di negeri Syams. Maka hendaklah mereka menyembah Allah, Tuhan yang menjaga Kaabah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka kehidupan, bagi makan daripada kelaparan, dan juga menyelamatkan mereka daripada ketakutan, ancaman. Jadi dalam tindakan sekarang begitulah, kita duduk di rumah sebab nak jaga keselamatan daripada ancaman wabak COVID-19 yang mengancam nyawa. Jaga jarak sosial, kita rajin basuh tangan dengan hand sanitizer ataupun sabun, dengan penjagaan kebersihan yang tinggi dan cara basuhan yang betul, serta kita elak daripada simptom-simptom mendekati mereka yang ada simptom-simptom gejala inilah. Dan yang keduanya, kita menjaga daripada berlapar. Pastikan kecukupan makanan kita itu senantiasa ada. Asas beras, apa lagi, tepung gandum, ayam, ikan, apa lagi, ikutlah apa-apa makanan-makanan yang semasa, yang tidaklah sampai bermewah sangat. Kita tahan seketika daripada makanan-makanan yang bermewah, supaya apa? Supaya kita tak perlu banyak kali keluar dalam nak membeli barangan. Kerana kita pun tahu
perintah kawalan pergerakan ini yang dikehendakinya adalah kita duduk di rumah. Supaya apa? Supaya tak berlakulah himpunan ataupun pertemuan sosial yang boleh menjadi satu keberangkalian risiko jangkitan tadi itu menular. Sebab tujuan kita adalah untuk memutuskan rantaian COVID-19. Sekarang ni dah mencecah lebih 2,000 dah kes. Kematian dah lebih daripada 34 kematian yang dicatatkan. 35 lah lebih kurang begitu. Yang seterusnya dalam kita merancang kewangan ini, pastikan kita berbelanja dengan keadaan sederhana. Sederhana ni maksudnya tidak boros dan juga tidak kedekut. Sederhana dengan maksud kita berbelanja perkara yang mendatangkan bermanfaat. Yang kedua, berdasarkan kemampuan dan kita tahu beza antara keperluan, kemahuan dan juga keselesaan. Janganlah waktu sekarang ni kita nak buat macam-macam benda-benda yang istimewa sangat. Ya, boleh, tak ada masalah, tapi berdasarkan kemampuan. Kalau yang tak ada kemampuan, maka kita sekadar makanan asasi, keperluan asas sahaja cukuplah. Bahkan Islam juga menegah daripada sifat kedekut. Jangan pula kita nak jaga simpanan kita kedekut terus. Akhir sekali tak berbelanja, menyebabkan tak cukup bekalan, menyebabkan kelaparan kepada ahli keluarga yang lain. Ini pun satu sifat yang tak elok. Yang penting berhemah. Kita sederhana, kita tidak boros dan juga kita tidak terlampau kedekut. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan, tidak boros dan tidak juga bakhil, kedekut. Dan sebaliknya, berbelanja mereka itu adalah sederhana di antara keduanya, tidak boros dan juga tidak kedekut bakhil. Kemudian kita berhemah dan elakkan pembaziran. Dalam perancangan kewangan yang berhemah, kita kena libatkan yang pertama, menyediakan kiraan yang bersesuaian dalam perbelanjaan mengikut harian atau mingguan. Kita dah buat perancangan peruntukan terus. Berapa sehari belanja, berapa seminggu belanja, apa yang perlu nak dibeli, berapa kos, supaya jangan kita terlebih akhir sekali menyebabkan kesan pada hari-hari yang mendatang. Yang keduanya, kita menyusun balik bayaran komitmen hutang yang berkaitan agar perbincangan dapat dilakukan dalam keadaan terdesak. Kita ada komitmen dengan siapa, kita ada hutang dengan siapa yang sebelum ni kita diminta bayar segera, namun dalam keadaan situasi sekarang boleh bincang, harap-harap pemiutang tadi orang tersebut boleh memahami keadaan semasa, kan? Ini juga yang dibuat oleh pihak kerajaan apabila Bank Negara Malaysia memaklumkan 6 bulan penangguhan bayaran. Jadi ini adalah perkara yang penting kerana komitmen tersebut adalah perkara yang berjalan sebagaimana biasa, namun dalam situasi yang kita panggil ada terjejas ekonomi ini, kita perlu susun balik dan berbincanglah dengan pihak yang terlibat supaya mendapat penangguhan ataupun mendapat ihsan daripada bebanan yang boleh ditangguhkan atau dilewatkan pada waktu yang senang. Pada waktu yang susah ni kita perlu berjimat dan juga mengurangkan komitmen yang di luar. Dan yang ketiganya, membentuk gaya hidup yang sesuai pada kadar kemampuan. Bagaimana? Dengan menyerapkan ilmu yang sahih mengenai kehidupan dan pengurusan kewangan. Sebab gaya hidup seorang ni kadang-kadang berdasarkan apa yang dia fikir. Jadi dalam kita nak mengubah pemikiran manusia ni adalah mesti melibatkan ilmu. Apa tujuan kita hidup dan bagaimana pengurusan kewangan yang terbaik. Kerana kalau kita tak ubah gaya hidup dalam situasi sekarang, dalam keadaan biasa dia belanja dengan agak mewah, dengan agak berlebihan, tapi dalam situasi pendapatannya yang kurang ataupun terjejas, maka dia akan memberikan bebanan, efek kepada ahli keluarga yang lain. Maka itulah yang akan rasa terbeban. Walhal benda tadi tu boleh diuruskan dengan baik. Kita perlu seketika downgrade kan kita punya lifestyle tadi tu ke arah lifestyle yang lebih baik. Yang lebih kita panggil kewangan yang secara berhemah. Dan seterusnya dalam keadaan sekarang juga, dalam kita merancang kewangan, kita mencari bekalan, simpanan untuk asas barangan dapur. Jangan hanya pentingkan diri sendiri sehingga kita menyusahkan dan memudaratkan orang lain. Viral di video-video di media sosial yang kadang-kadang seorang tu berbelanja sehingga seolah-olah nak buat kenduri untuk 1,000 orang jemputan.
Tak perlu sampai sedemikian rupa. Pihak kerajaan pun dah beri jaminan, insya-Allah keperluan barangan asas beras umpamanya mencukupi. Penghantaran dan juga bekalan tadi tu dia akan ada penyusunan jadual lah. Jadi kita sebagai rakyat, pengguna, pembeli, kita beli sekadar untuk stok beberapa ketika saja. Jangan sampai kita ambil untuk setahun terus. Akan menyebabkan nanti orang yang lain bila nak mencari stok bekalan pula tak dapat, maka mereka terkesan. Jadi jangan fikirkan diri sendiri, jangan berlaku panik dalam pembelian. Dah, kita kena fikirkan lain. Sebagaimana kita nak diri dan keluarga kita mencukupi bekalan, begitulah kita nak orang lain juga. Inilah sifat kasih sayang di dalam Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri. Sebagaimana kita nak kita ada beras di rumah, maka begitulah kita nak pengguna yang lain juga ada beras di rumah. Sebagaimana kita nak kita ada roti gadingnya di rumah, maka begitulah kita nak orang lain yang makan roti gadingnya pun ada stok di rumah. Maka jangan ambil semua. Maka perhatikan. Susun balik, beli pada tempoh yang berpatutan untuk bekalan. Jangan kita beli seumpama nak buat kenduri, akhir sekali menyebabkan bekalan tak cukup untuk pihak lain, orang lain. Dan seterusnya, dalam keadaan sekarang ni dengan beberapa sumbangan-sumbangan intensif yang diberikan oleh pihak kerajaan dalam pengumuman package plan rancangan ekonomi prihatin, kita usahakan untuk mohon bagi yang berkelayakan. Dapatkan link-link permohonan, tanya orang, supaya apa? Supaya kita tidak terlepas pandang dan kita tidak ketinggalan pada permohonan yang wajar untuk kita mohon yang telah disediakan oleh pihak kerajaan kepada semua pihak, terutamanya rakyat. B40 yang mana yang pendapatan yang rendah ni. Sebelum ini juga ada lembaga-lembaga zakat negeri Selangor masing-masing, dan mana-mana permohonan yang ada disalurkan, kita tahu, kita tanya dan kita mohonlah untuk kita dapat bantuan untuk meringankan kehidupan kita ni. Bagi mereka yang dah berkemampuan, mungkin kriteria tak layak, tapi tahu maklumat tersebut, jangan simpan dan jangan sembunyikan, sebarkan kepada orang lain, kerana kita nak membantu juga. Kita mungkin tak mampu nak bantu dari sudut kewangan, tapi kita membantu dari sudut makluman untuk mereka dapat dan mereka boleh usahakan untuk mohon. Dan yang terakhir sekali, apa juga keadaan kita sekalipun, teruskan berdoa kerana Allah pemberi rezeki. Dalam kita merancang kewangan, kita menyusun kita punya perbelanjaan, maka jangan lupa pemberi rezeki yang hakiki, yang mutlaknya adalah Allah Subhanahu wa taala, kerana salah satu sifat Allah adalah Ar-Razzaq. Dia yang Maha pemberi rezeki. Maka kita mohon kepada Allah Taala, kita berusaha, kita menyusun kita punya perancangan kewangan, kita mensistematikkan secara berhemah perbelanjaan kita. Dalam masa yang sama, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kecukupan rezeki kepada kita, terutamanya dalam situasi musibah atau ujian yang sedang kita hadapi ini, iaitulah wabak coronavirus COVID-19 yang menyebabkan kita terhad pergerakan kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang memberikan sedikit sebanyak kesan yang menjejaskan ekonomi kita masing-masing. Jadi yang pertama sekali iaitulah kita utamakan keperluan. Yang kedua, kita cukupkan dua perkara asas, keselamatan dan tidak berlapar. Dan ketiga, kita tidak kedekut dan tidak boros dalam berbelanja. Yang keempat, kita menyusun kewangan yang berhemah. Pastikan sesuatu itu mengikut kadar kemampuan dan mengubah gaya hidup dengan ilmu yang sahih berkaitan dengan kehidupan dan juga pengurusan kewangan. Dan yang kelimanya, kita usahakan sumbangan-sumbangan jika berkelayakan untuk kita mohon sebagai tambahan. Dan yang keenam, jangan lupa untuk kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu saja, jangan lupa untuk sama-sama kita sebarkan video ini, manfaat bersama untuk orang ramai, dan mudah-mudahan kita terus duduk di rumah sehingga habis tempoh yang diberikan agar kita dapat berjaya memutuskan rantai COVID-19, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita terus subscribe YouTube Zuhaili Saiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.